Perak larang ahli politik ceramah di masjid dan surau. Baru-baru ini Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin menerusi Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM mengarahkan agar semua pemimpin dan aktivis politik dilarang daripada menjadi imam memberi ceramah termasuk khutbah Jumaat di mana-mana masjid di negeri berkenaan. Kini, Perak pula melarang ahli politik bersyarah di masjid dan surau di negeri berkenaan. Larangan tersebut terkandung dalam Surat Jabatan Agama Islam Perak JAIB kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Karya Masjid Negeri Perak bertarikh 6 Mac lalu. Menurut Jawatan Kuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam Negeri Perak, larangan mengambil bahagian dalam aktiviti mengajar atau bersyarah di mana-mana masjid dan surau yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Perak di Negeri Perak terpakai kepada pihak termasuk: pertama, individu yang telah dilantik sebagai ahli Dewan Negara atau terpilih sebagai ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Undangan Negeri mana-mana negeri. Kedua, individu yang tiada mempunyai sebarang tauliah mengajar daripada Jawatan Kuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam Negeri Perak. Ketiga, individu yang memegang jawatan dalam mana-mana parti politik. Keempat, individu yang menjadi calon bertanding sebagai calon dalam pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Dan kelima, individu yang telah bersara sebagai ahli Dewan Negara atau ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Undangan Negeri serta didapati kekal aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Menurut Pengarah JAIB Haris Fazilah Abdul Halim, Jawatan Kuasa Karya Masjid dan Jawatan Kuasa Surau hendaklah sentiasa memantau aktiviti mengajar atau bersyarah agar ianya selari dengan matlamat pengajaran dan syarahan iaitu pengukuhan ilmu dan pemumpukan perpaduan masyarakat. Beliau menyeru agar semua pihak bekerjasama untuk mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Sebenarnya larangan terhadap parti politik daripada menyalahgunakan surau dan masjid bukanlah perkara baru hari ini ditimbulkan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah telah berkali-kali menegur parti politik supaya tidak menyalahgunakan masjid dan surau untuk aktiviti berbentuk politik kepartian. Sejak Pakatan Harapan pertama kali membentuk kerajaan setelah menang pada pilihan raya umum ke-14, baginda sudah menyuarakan kerisauan berhubung perkara tersebut. Walau bagaimanapun, tidak ada larangan keras berhubung tindakan ahli politik daripada menggunakan surau atau masjid untuk berceramah atau menjadi imam. Pada 13 Disember tahun lalu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, wakil rakyat Perak bersiko ditarik tauliah ajar agama jika gagal mematuhi perkeliling mengenai larangan mengadakan aktiviti berbau politik dan menyampaikan kuliah agama di masjid dan surau di negeri itu. Saarani yang memegang portfolio Exco Agama Islam Negeri berkata beliau juga tidak menggunakan kapasitinya sebagai Menteri Besar dan Exco Agama Islam Negeri untuk berucap di mana-mana masjid dan surau biarpun dijemput berbuat demikian. Sebab saya orang politik termasuklah mana-mana wakil rakyat yang sebelum ini adalah pemegang tauliah mengajar atau ustaz yang menyampaikan kuliah agama. Sekarang sudah jadi wakil rakyat bermakna dia juga orang politik. Jika masih ingkar kepada titah tuanku, mungkin tauliah mereka ditarik balik. Kita tengoklah nanti. Mungkin JAIB akan memeriksa kembali, katanya. Terdahulu, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Titi Serong Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim mempersoalkan kewajaran ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional Manjoy Hafiz Sabri menyampaikan kuliah agama di sebuah masjid di Kampung Seri Klebang, Klebang Ipoh. Inilah contoh puak yang tahu ada larangan namun tetap keras kepala. Berdasarkan perkeliling JAIB bertarikh 26 Oktober 2022, dinyatakan Sultan Perak bertitah pada 24 Oktober 2019 bahawa baginda tidak membenarkan sebarang aktiviti politik diadakan di premis masjid atau surau, sama ada daripada parti kerajaan maupun pembangkang. Malah pendirian Sultan Perak amat tegas berhubung aktiviti mana-mana pihak yang meracuni fikiran serta membakar emosi rakyat dengan mengeksploitasi isu agama dan kaum. Sultan Perak bertitah pandangan ekstrim berunsur kaum dan agama berbentuk hasutan yang boleh menyemaikan rasa benci serta berpotensi mencetuskan pemusuhan sesama warga wajib dihentikan. Bumi ini tidak boleh dibenarkan untuk disemai dengan rumpai-rumpai beracun yang boleh membunuh pohon perpaduan. Langit di negeri ini jangan sama sekali dibenarkan untuk diselubungi awan-awan berasid yang akan menghujani bumi dengan fahaman ekstremis berlandaskan perkauman dan berpaksikan agama. Titah baginda pada istiadat pembukaan rasmi tahun pertama Persidangan Dewan Undangan Negeri ke-15 Perak pada 20 Disember tahun lalu. Sultan Nazrin bertitah banyak negara di dunia berakhir dengan perang saudara kerana rakyatnya memilih untuk berbalah atas faktor perbezaan kasta, kaum, warna kulit dan agama.
Justru titah baginda jika faktor perbezaan yang mahu diberikan fokus, masyarakat sebenarnya memilih menulis resepi untuk melahirkan warga yang akan berselisih, berkonflik dan berpecah belah. Jika kita mahu memperbesarkan perbezaan, kita sebenarnya memilih membina tembok pemisah untuk tidak memungkinkan terbinanya masyarakat yang bersatu, masyarakat yang menerima dan meraihkan perbezaan, masyarakat yang menghormati realiti kepelbagaian dan masyarakat yang melihat kepelbagaian secara positif yang mengandungi kekayaan dan kekuatan. Oleh itu, setiap individu berperanan memastikan hubungan harmoni antara kaum terus disuburkan dan persefahaman antara pengikut pelbagai agama terus dipupuk titah baginda. Malang sekali apabila puak yang gemar melaga-lagakan perbezaan antar kaum ini menggunakan surau dan masjid sebagai gelanggang mereka untuk menabur racun yang membunuh perpaduan kaum di negara kita. Semakin malang apabila jabatan agama di setiap negeri pula dilihat seolah-olah bacul kerana tidak mampu bertindak tegas terhadap perbuatan biadab ini, walaupun raja pemerintah sudah berkali-kali melahirkan rasa duka cita baginda. Semoga selepas ini ada tindakan tuntas daripada pihak yang berkuasa jika larangan terus-menerus dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi negeri yang dikuasai Kerajaan Malaysia Madani, tiada lagi alasan untuk tidak melaksanakan ketegasan dalam tindakan membanteras usaha pihak yang menyimpan agenda bertentangan dengan undang-undang negara. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.